Hello, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ni aku nak bagi my honest opinion dan juga review terhadap satu series yang menjadi fenomena dekat Malaysia sekarang ini dan juga menjadi kegilaan ramai wanita di Malaysia, iaitu Project High Council. Okay, last episode, iaitu episod yang ke-10 finale untuk Project High Council sudah ditayangkan dekat Astrogo. Tak silap aku 2 hari lepas lah, dan aku tengok pada pukul 12 pagi, 12 tengah malam lah, literally kan, tengah malam. Aku tengoklah episod yang ke-10 untuk Project I Council ini. Dan secara jujurnya, bagi aku, Project I Council ni merupakan satu cerminan masyarakat dekat Malaysia lah, to be honest. Aku tahu tak di series Project I Council ni, dia mengetengahkan budak-budak sekolah berasrama penuh, budak-budak sekolah menengah, dan gangsterism yang berlaku dalam sekolah tersebut. Dan tak ramai orang yang tahu, aku rasa ramai cerita-cerita pasal gangster yang berlaku ataupun dibuli ni, yang berlaku dekat sekolah menengah ke sekolah berasrama penuhnya, dia cerita-cerita macam myth tau, ataupun dongeng yang tersebar luas di antara kalangan pelajar. And eventually dia orang akan membesar. And benda tu akan, the cycle akan repeat. Dia tak adalah sampai masuk cerita, korang boleh cakap cerita Juvana ke, stuff like that kan. Tapi cerita ni, Project Council ni, dia lebih close kepada budak sekolah menengah, dan it is the reality of it yang orang tak tahu. Aku rasa that is why kenapa diceritakan, dia untold Malaysian punya stories kan. Dan pujian sangat-sangat tinggi kepada Anwari Ashraf sebab bawa cerita Project Council ni. Sebab episod 1 hingga episod 9, aku dapat rasakan Project Council merupakan satu series yang mengetengahkan mesej yang berat lah, yang aku rasa tak ramai orang nak sentuh about this thing, tapi Anwari Ashraf berjaya untuk menyentuh dan mengupaskan isu-isu ni dalam series Project Council ni. Termasuklah contohnya seperti gangsterism tu sendiri, yang mana ada korang kena purchase, korang kena beli lesen nak masuk baju dalam dan sebagainya. Benda tu memang berlaku in the real life dekat sekolah menengah ke, tak kira sekolah berasrama penuh ke, sekolah menengah ke, that thing really happen dekat Malaysia ni. Dan benda tu dah jadi satu normalization, satu benda yang orang biasakan diri, sehingga kan macam alah biasalah tu kena bully sikit kan, nanti kau besar-besar jadi manusia. Sedangkan nowadays kes bully ni dia dah dibawakan to the next level tau. Ada kes bully yang sampai membunuh, dan orang-orang yang membuli ni tak rasa bersalah dengan apa yang tindakan yang diorang buat dan sebagainya. Aku rasa di series Project Council ni sangat penting untuk menyampaikan mesej-mesej tersebut, di mana bully is not something yang kita perlu normalizekan, yang kita perlu biasakan diri. Bully is the thing yang kita perlu stop. Tak kira lah cyberbully ke, physical bully ke, words, mulut bully orang ke dan sebagainya. It's something yang perlu diberhentikan lah. Aku rasa orang tak boleh nak cakap macam dengan bully ni dapat mencipta manusia yang lebih baik. Adakah itu saja caranya? Adakah violence is the only way untuk create a good human beings? Aku tak rasa sebegitu. Dan Anwari Ashraf berjaya untuk membawakan mesej itu dalam 9 episod untuk Project Council ni. After that, apa yang aku nak puji pengarah kepada Project Council ni adalah selain daripada kes gangsterism, dia juga menyentuh isu-isu tentang penceraian ibu bapa. This is one of the isu yang berat jugalah kat Malaysia ni, di mana penceraian ibu bapa akan memberikan kesan buruk terhadap anak-anaknya. Dan ini betul jelas dengan dua karakter yang ada dalam Project Council ni, iaitu Fakri dan juga Naim. Fakri Ismet dan Naim Ismet. Dua pelajar ini berpisah akibat daripada penceraian ibu bapa ni, dan dia punya hubungan di antara abang dan adik sudah kian pudar. Okey, dan benda tu semua berpunca daripada penceraian ibu bapanya. Dan macam mana in the real life, aku rasa memang benda ni memang ada terjadi, tapi kita tak tahu. Okey, macam mana seorang pelajar, seorang budak sekolah menengah perlu hadapi haluan hidupnya dengan ibu bapanya tak bersamanya disebabkan penceraian. That is one of the big thing lah yang kita perlu sentuh dan perlu tahu. Macam orang nak cakap, Fakri ni panas baran, Fakri ni itu ni, Fakri ni dia fikir pasal diri dia sendiri. Tapi eventually orang tak tahu what in the hell yang dia tengah hadapi. Same goes to the Naim. Naim juga yang sudah di-pressure oleh orang di sekelilingnya, dan juga most of the thing orang itu adalah ibu bapanya sendiri yang tak pernah acknowledge dia punya kewujudan dalam dunia ini. Apa sahaja kebaikan yang dia buat tidak dipandang dengan serius, tidak dipandang dengan menghargai seorang budak itu dan sebagainya.
Oh, message tu sangat bagus lah. Instead of that, selain daripada family conflict dan sebagainya, message yang juga boleh disentuh adalah tentang seniority lah. Seniority yang berlaku dalam masyarakat kita. Tidak kira seniority berlaku dalam sekolah ke, seniority yang berlaku dekat tempat kerja ke, this thing, benda-benda ni memang orang normalize gila lah. Sorry to say, memang orang normalize benda ni dekat Malaysia lah. Aku tak tahu kat luar negara kan, aku lahir kat Malaysia. So, macam kau pergi sekolah kan, kau pergi sekolah kau kena hormat senior tu. It is yes untuk menghormati senior, tapi aku rasa ada batas-batas kot. Tak sampai kena pukul, tak sampai kena, ataupun contoh senang cerita macam kat tempat kerja lah kan, tempat kerja kau kena hormat orang ni, kalau tak orang ni akan cakap buruk dengan kau. Kau kena jilat orang ni, kalau tak kau tak akan dinaikkan pangkat dan sebagainya. You know that's that stuff yang dirty thing yang orang normalize kan lah, iaitu tentang seniority. Dan Anwari Ashraf dia juga highlightkan isu tersebut dalam Project Council ni. Literally Project Council bukanlah satu series untuk budak-budak saja tengok, ianya untuk satu age ataupun satu range umur yang luas tau, yang orang boleh dapat input daripada series Project Council ni. Dan along the way, my journey melihat Project Council ni, it's been amazing lah. Sumpah aku impressive gila dengan Project Council ni. Macam aku cakap lah, pembawakan message dia, isu-isu yang dia menyentuh, lakonan, jangan nak sembang. Lakonan daripada pelakon-pelakon ni, walaupun aku tahu that some of them baru saja tamat dia punya career as a hero remaja, ada yang menang, ada juga dapat tempat yang keempat, lima, enam, tapi mereka punya lakonan seperti mereka ni sudah lama berlakon dalam movie ataupun series tau. Aku sumpah kagum gila dengan pelakon-pelakon ni. Contohnya Mirul Aiman, Nadia Nasar of course lah. Dia sudah menunjukkan dia punya karisma dalam dalam series Project Anchor SPM. Lepas tu Dayan Trisha and Undebatable, Ahmed Ahnaf juga Undebatable. Aku suka gila dia berlakon sebagai Kahar. Aku rasa dia cakap aku apa ni, nama aku Kahar kan, aku Kapla High Council kan, yang tu kan, message tu singkat saja tapi dia dapat promotekan series ni di seluruh Malaysia. Serius, tak power gila lah. Marketing tu marketing yang padu lah. Skrip yang Kahar lontarkan tu menjadi salah satu faktor untuk marketing Project Council ni. Another than that, Naim Daniel sebagai Ayam, it's good karakter, dan lain-lain semua karakter aku rasa, walaupun kau ni supporting karakter ke, man, pujian kepada korang semua. Pujian kepada kru, pujian kepada script writer yang menulis intipati seseorang karakter ni kan. Man, huge respect lah untuk pengarah dan semua kru. Okay, so aku straight to the point. Berapa rating untuk aku bagi Project Council ni adalah sebanyak 9/10 bintang dan jatuh di bawah kategori Marvelous. Dan series Project Council ni sama rating seperti Project Anchor SPM. And this is why kenapa aku berikan rating 9/10 instead of 10/10. To be honest, daripada episod 1 hingga 10, aku sumpah aku suka gila. I'm really loving it, 1 sampai 10. Tapi masuk ke episod yang ke-10 ataupun episod finale, aku dapat satu feeling of click off. Satu benda yang aku tak connected dengan episod yang ke-10 ni. Sebab aku rasa macam ada satu, aku tak tahulah benda ni betul ke kan, ada satu macam campur tangan ke yang berlaku dalam episod yang ke-10 yang membuatkan episod 10 ni dia punya vibe tak sama seperti episod 1 hingga 9. Aku percaya, aku tahu that every story has to be, mestilah ada good ending kan, ataupun happy ending, semua orang berbaik dan sebagainya. Tapi episod yang ke-10, aku rasa macam something yang forceful tau. Macam scene-scene berbaik ni dipaksa oleh orang. Macam Naim lepas titibai masuk hospital, and dia somehow forcekan diri dia untuk berbaik. Sama, dia macam ada karakter injustice lah yang berlaku dekat sini. Dia macam ada satu episod yang perlu ada lagi untuk menamatkan Project Council ni. Something yang very tak kena. Contohnya seperti Kahar dengan bapak dia tak dapat satu penutup cerita yang baik. Eventually diorang ni seperti macam akan stranded away di antara satu sama lain, akan membenci satu sama lain. I don't know what's happened. Lepas tu Naim dengan Fakri somehow tiba-tiba baik tanpa bercakap. Ada yang cakap tak perlukan skrip untuk bercakap, ataupun hanya dengan ekspresi muka dapat menentukan segalanya. Tapi for me lah, daripada perspektif aku, episod ke-10 rasa seperti dipaksa tau. Dipaksa untuk berbaik, dipaksa untuk menamatkan Project Council yang gelap ini ke satu apa ni, laluan yang cerah. Dia masih, kau tahu tak, episod 1 sampai 9 ni dia punya message tu, plot dia tu gelap tau.
plot-plot yang dark, plot-plot yang very serious tone lah. Tapi bila masuk episod ke-10, semuanya macam rush gila nak habis ni dalam masa duration episod ke-10, tak silap aku dalam 51 minit. Rush gila, semua benda dia bawa banyak gila plot tau. Macam aku cakap, dia plot pasal gangsterism, plot pasal High Council itu sendiri, plot pasal pandangan adik-beradik dan sebagainya kan. Semua kan nak tutup dalam satu episod. Ush, aku mula takut gak benda tu jadi, and somehow benda tu jadi kan. Macam, alamak, kenapa dia orang kenapa tutup cerita yang bagus seperti ini dengan cara macam ni kan. Aku lebih prefer untuk cerita ni ditutup dengan something yang realistic, something yang darker realistic ni macam cerita tu pahit tapi kita kena terima macam tu. Tak tahulah, dia macam na'udzubillah lah, macam karakter ayam mati ke, macam karakter macam student-student iaitu Kahar punya team Naim Ismail atau Fakri sekali pergi menentang dengan High Council punya alumni tu kan. Yang tu padu juga. Dia kata, aku bukan looking for action lah kat sini, tapi di series episod 1 sampai 9 dia dah bawa kepada kita semua satu jalan cerita yang perit tau. Dan bila tiba-tiba dia bawakan episod ke-10 tu something yang very good, aku rasa macam dia tak sync, dia tak connected very very well. Itu saja, tapi overall aku enjoy performance untuk pelakon-pelakon, message yang cuba nak disampaikan dalam episod yang ke-10 dan sebagainya. So overall memang aku bagi rating 9/10, and undeniable this is one of the series yang aku sangat-sangat enjoy, and knowing that the series dah habis, so aku just nak berterima kasih lah kepada Anwar Ashraf, pelakon-pelakon, orang-orang videographer dan sebagainya, promotional punya. Man, thank you very much lah kerana bawakan satu projek yang sangat mengagumkan, yang aku tak sabar untuk tunggukan setiap minggu. Knowing that benda ni dah tamat kan. My hope is aku tak mengharapkan Project Council untuk ada season yang kedua, sebab aku rasa dia series patutnya stand alone begitu saja. Biarkan dia dapat rating begitu saja. Lepas ni mungkin pasal ataupun apa, lepas ni mungkin kita boleh fokus on another project yang juga The Untold Malaysian Stories yang kita semua tak tahu, dan aku tak tahu apakah lagi stories yang boleh dia bawakan. But aku rasa mesti akan ada. Walau macam mana pun mesti akan ada cerita yang mahu disampaikan. Again, thank you very much to the crew production. Korang semua memang tak, and thank you for those yang tengok this series secara halal. Tengok dekat Astrogo dan sebagainya kan. So itu adalah penutup untuk Project High Council. Nama aku Wafiq Kapla, High Council. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye semua.